tell me that I'm never. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan. Ini satu berita yang pasti menggemparkan Barisan Nasional dan UMNO. Saudara-saudara, menurut satu perkongsian daripada Syabuddin, bertarik 4 Ogos, berlebihan perlekeh perpindahan calon PN boleh akibatkan Barisan Nasional kalah lebih daripada 810 undi. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan perpindahan calon ataupun pemimpin daripada Parti PAS yang meletakkan jawatan dan masuk Parti Bersatu. Kita boleh katakan lompat parti. Tetapi setelah beberapa hari sahaja beliau masuk Parti Bersatu, beliau terus menjadi calon bagi Bersatu bagi PN di PRK Dun Nenggiri. Dan ini menjadi satu isu yang menjadi ulasan oleh ramai orang, ulasan di kalangan netizen. Saudara-saudara, menurut Syabuddin, perkara ini boleh mengakibatkan BN kalah lebih daripada 810 undi. Jadi persoalannya, PRK Dun Nenggiri ini adalah pertembungan 1 lawan 1 BN dan PN. Adakah dengan ini BN boleh kalah ataupun PN pun boleh kalah? Menurut anda, siapa yang bakal menang bagi PRK Dun Nenggiri? Sejak nama Rizwadi Ismail diumumkan sebagai calon PN bagi PRK Nenggiri dan sehinggalah ke hari ini, UMNO nampaknya amat gairah memainkan isu perpindahan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang itu ke dalam Bersatu. Pelbagai perkara cuba dimainkan dengan tujuan untuk memperlekehkan PAS Bersatu dan Rizwadi sendiri. Pelbagai gelaran juga dilekatkan kepada mereka dan UMNO seolah-olah begitu seronok memainkan isu berkenaan dalam kempen-kempen mereka. Sebelum UMNO mahu berterusan memainkan isu tersebut, elok mereka menoleh ke belakang dan melihat kembali kenapa calon PKR kalah lebih teruk dalam PRK Sungai Bakap sebelum ini. Selain penolakan rakyat terhadap kerajaan, memang tidak dapat dinafikan berikutan janji-janji yang tidak ditunaikan. Ditambah dengan langkah menaikkan harga diesel, pengundi Sungai Bakap juga didapati meluat kerana kegairahan jentera PKR memainkan isu calon PAS dengan sijil ISO yang konon dimilikinya. Dengan kaitan yang dilihat ingin merendah-rendahkan calon PAS dan dibandingkan dengan calon PKR yang bergelar doktor, ia akhirnya terbukti memakan diri sendiri. Daripada PKR kalah 1,563 undi pada PRN lalu, pengundi Sungai Bakap telah menghukum dengan menambah jumlah kekalahan kepada 4,267 undi. Dalam PRK Nenggiri, UMNO sepatutnya belajar dan mengambil iktibar daripada kekalahan. Jangan berlebih-lebih memperlekeh calon PN yang berpindah keahlian daripada PAS kepada Bersatu, termasuk dengan melabelnya sebagai pelacur. Harus diingat perpindahan keahlian Rizwadi adalah isu dalaman PN dan direstui sepenuhnya oleh PAS dan Bersatu. Tiada isu patut dimainkan berkenaan pencalonan Rizwadi. UMNO harus berhenti memainkan isu berkenaan kalau inginkan harapan lebih baik dalam menggapai kemenangan di Nenggiri. UMNO harus sedar dulu mereka kalah dengan 810 undi dalam PRK Nenggiri ini. Mereka mesti memilih sama ada mahu menang atau kalah sekali lagi dengan undi yang lebih banyak lagi. Tuan-tuan dan puan, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terima kasih kerana bersama dan terus setia di dalam channel ini. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu yang panas yang menjadi cerita, yang menjadi buah mulut ramai orang, terutamanya rakyat Malaysia, berkaitan dengan ucapan Zahid Hamidi di mana beliau telah tersilap melaungkan hidup Israel. Dan perkara ini telah menjadi satu
telah menjadi satu isu yang hangat diperkatakan ramai orang. Namun kita melihat dan kita menunggu beberapa respon daripada pemerhati-pemerhati politik. Namun saudara-saudara, terdapat satu tulisan yang saya ingin kongsikan kepada Anda daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com. Menurut Syahabuddin Husin, bertarik 5 Ogos, Zahid Hamidi sengaja buat tersasul soal Syahabuddin. Tidak ada yang lebih menarik perhatian bagi seluruh rakyat Malaysia tentang Perhimpunan Solidariti Palestin di Bukit Jalil, selain ucapan tersasul oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Ucapan beliau yang sepatutnya bermaksud mendukung perjuangan rakyat Palestin dan diikuti laungan hidup Palestin telah tersasul dengan menyebut mendukung perjuangan rakyat Israel dan hidup Israel. Berikutan terkehel lidah hingga tersasul itu, video ucapan Zahid Hamidi telah meledak viral di semua platform media sosial seawal habis beliau menyampaikan ucapannya. Setelah sekian lama viral dan diulas dengan pelbagai analisa oleh netizen, sebelum tengah hari Isnin, barulah beliau tampil memohon maaf. Dalam permohonan maafnya, Zahid Hamidi mengaku beliau telah tersasul kerana terlalu gairah dan bersemangat tinggi ketika berada di atas pentas untuk membela nasib rakyat Palestin. Melakukan kesilapan atau tersasul ketika berucap adalah perkara biasa bagi mana-mana pemimpin. Tetapi biasanya mereka segera membuat pembetulan sebaik menyedarinya atau setelah ditegur oleh pemimpin lain atau oleh hadirin. Menteri Besar Kelantan baru-baru juga tersasul dalam ucapannya ketika mengumumkan calon PN di negeri, tetapi beliau kemudian segera membetulkannya. Tetapi berbeza dalam kes ucapan Zahid, beliau seolah-olah berucap tanpa melakukan kesilapan dan juga semacam tidak mendengar jika ada teguran dibuat terhadapnya. Lalu beliau terus berucap sehingga habis, dan tidak lama selepas menamatkan ucapan, videonya yang tersasul lantas bertebaran di media sosial. Selain meriah dengan pelbagai ulasan terhadap ucapannya itu, Zahid Hamidi didapati agak lambat memohon maaf. Kenyataannya tentang kesilapan dan tersasul menyebut Israel itu hanya dilakukan menjelang tengah hari Isnin. Dalam hal ini agak mustahil Zahid Hamidi setelah habis berucap masih tidak sedar beliau telah tersasul dalam ucapannya. Mustahil juga mereka yang duduk di sebelahnya termasuk Anwar tidak menegur tentang kesilapan tersebut. Kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah atau sampai di rumah, mustahil beliau tidak sedar akan videonya yang viral. Persoalannya kenapa hanya menjelang tengah hari Isnin baru Zahid membuat pembetulan, sedangkan videonya telah bertebaran. Kenapa Zahid tidak mengarahkan pegawai medianya membuat kenyataan media pendek lebih awal berkaitan kesilapan itu? Memang Zahid Hamidi teruk kena troll tentang ucapannya itu, tetapi di sisi lain, disebabkan video ucapannya tersasul yang viral itu telah berjaya menenggelamkan ucapan Anwar yang sepatutnya menjadi topik perbualan seluruh rakyat. Isi dan video ucapan Anwar hampir tidak diperkatakan, malah boleh dikata seolah-olah terlindung dan tersenyap dek video tersasul Zahid yang viral itu. Dan akhirnya, siapa kata Zahid Hamidi tak hebat menurut Syahabuddin? Akhirnya yang lebih populer dan tertonjol dalam Perhimpunan Solidariti Palestin ialah Zahid Hamidi. Kita boleh angkat tabik kepada Zahid jika beliau memang sengaja buat-buat tersasul dan tidak membuat pembetulan segera dalam ucapannya, lalu membuatkan video ucapannya lebih viral diperkatakan dan menenggelamkan video ucapan Anwar. Itu adalah tulisan daripada Syahabuddin. Apa komen Anda?